Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah alaina hikmataka wa ansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baik pelajar-pelajar sekalian, hari ini kita menyambung pembelajaran kita akhlak ni. Walau bagaimanapun kita dah sampai pada muka surat yang ke-42 Ya, 42. Hari ini kita akan melihat apakah tanggungjawab kita sebagai pelajar yang akan berada di rumah. Memang kita sentiasa berada di rumah pun. Di sini disenaraikan sampai 8 perkara yang perlu kita lakukan ketika berada di rumah sebagai seorang pelajar, ya. Jadi kita lihatlah satu persatu. Sebelum tu kita akan tahun ni kita tak ada periksa juga macam biasa. Kita cuma belajar saja. Kemudian tak ada periksa. Sebabnya kita dah hujung tahun ni pun, dah bulan 9 ni pun, nak buat periksa Quran pun tak dapat, buat periksa hafazan pun tak dapat. Ujian bertulis tak boleh dibuat. UPKK kan sekarang dah tak ada ujian bertulis kerana kita berkumpul tak boleh. Jadi kita tak ada peperiksaan lah, kita belajar saja. Dan sebenarnya syllabus ni pun kalau ikut yang terdahulu, yang dulu 2 tahun yang lepas COVID bermula tu pun dah habis dah syllabus ni. Dia minta mengajar sampai pelajaran yang ketiga saja. Kalau tengoklah yang dulu-dulu, yang mula-mula sekali, sekarang dah tak ada dah, tak keluar lagi. Tapi walau macam mana pun benda tu belum dimansuhkan. Kita belajar saja macam biasa. Yang sudi mendengar pembelajaran ini, saya ucapkan tahniah. Yang buat tak kisah saja pun, saya ucapkan tahniah juga. Yang terus bersungguh, alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin intro ni panjang, tapi tak apa, mungkin ia berguna untuk kita semua. Jadi tanggungjawab kita sebagai pelajar di rumah, tanggungjawab di rumah. Jadi bacalah ikut saya baca. Sebagai seorang manusia, kita mempunyai tanggungjawab tertentu yang perlu dilaksanakan di rumah. Antara tanggungjawab tersebut ialah, kita tengok gambar dulu. Gambar solat, gambar cium tangan, salam cium tangan, gambar berbual, gambar bermain. Ni kat rumah ni. Okey. Gambar mengemas, menyimpan barang tabung, kemudian mendengar nasihat, kemudian kita kunci pintu rumah. Baik, tengok satu persatu. Yang pertama sekali tanggungjawab kita iaitu melaksanakan semua kewajipan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini gambar solat jelah senang. Kewajipan Allah ni banyak sebenarnya. Menutup aurat 1, solat 2, berwuduk kita, kemudian suci pun ya, makan benda yang halal. Apa semua tu adalah tuntutan kewajipan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, menghormati, menyayangi dan memuliakan kedua ibu bapa. Ini kerja kita, wajib ni. Tanggungjawab kan kita dah belajar itu, makna tanggungjawab iaitu kerja. Mak bapak kita macam mana pun kita kena sayang dia dan kita kena muliakan dia. Tak boleh kita samsing dengan mak bapak. Seterusnya, yang ketiga, menjaga hubungan silaturahmi sesama ahli keluarga. Mesti ada tolak ansur. Maknanya supaya silaturahim itu dapat dijaga. Kalau nak menang saja itu betul je, bapak nak menang, bapak seorang yang nak menang, habislah lingkup rumah. Kalau mak kepala batu pun sama juga. Nak menang mak je pun silap. Anak pun nak menang saja pun itu pun silap juga. Mesti ada tolak ansur sebagai menjaga hubungan silaturahim. Kemudian kita ada buat aktiviti bersama. Di sini tu contohnya main congkak, sayang, menyayangi dan menghormati antara adik-beradik. Kalau main congkak dah bosan, tanam pokok sama-sama. Jangan mak tanam pokok buat tak faham kita duduk rumah tidur saja. Bila nyapu sampah sama-sama buat. Jangan seorang-seorang buat. Okey, sambung. Okey, ni pun sama tadi. Tolong menolong dan membantu melakukan kerja-kerja di rumah. Kerja di rumah ni banyak. Mengemas rumah, masak nasi,
membasuh pinggan. Kerja memasak ni kerja siapa? Adakah kerja ibu? Jawapannya kerja kita bersama. Bukan kerja mak bapak je. Bukan kerja mak je. Kalau mak tak masak, kita tak boleh marah. Sebenarnya kerja memasak itu adalah tanggungjawab keluarga bersama. Mula-mula siapa yang wajib memasak? Bapa yang wajib masak. Kemudian yang kedua, ibu. Kemudian jatuh kepada anak-anak. Bapa kata penat, tak apalah, ibu tolong masak. Bapa kata okeylah, kita ambil tukang masak. Ibu tak payah masak. Kalau dua-dua pun susah, anaklah masak. Sebenarnya tanggungjawab memasak itu adalah tanggungjawab bersama. Mengemas rumah pun sama-sama juga. Bukan mak seorang menyapu rumah. Tak. Kita bersama. Okey, yang seterusnya, yang keenam. Menjaga nama baik dan maruah keluarga dengan menjauhi perkara yang tidak disukai oleh ibu bapa. Kita jangan buat perkara yang tak senonoh. Ini gambar menderma ni. Kita jangan buat perkara tak senonoh. Contoh kita mencuri barang orang jiran sebelah. Itu kan merosakkan keluarga kita. Kita pukul kita punya jiran kita. Akhirnya mak bapak orang jiran datang bawa parang datang menyerang. Okey. Kemudian sebagai anak-anak ni kena mendengar nasihat bapa dan ibu. Saling mengingati, menasihati antara satu sama lain. Dan sebenarnya anak pun boleh nasihat bapa sebenarnya. Kalau bapa ada buat silap. Jadi menasihati ini adalah kerja keluarga. Bukannya bapa seorang yang boleh nasihat. Kau ni kena gini, kau kena gini. Bapa tak apa, bapa dah tua. Tak boleh gitu. Kau kena belajar rajin-rajin. Bapa tak payah rajin-rajin lagi dah. Bapa dah tua dah. Tak boleh gitu. Kita semua kena tegur menegur, nasihat menasihati. Sebagaimana ayat Quran kan. Wasta'inu bis-sabri was-salat. Tolong menolonglah antara kamu dengan solat dan kesabaran. Itu ayat Quran tu. Maknanya ditujukan untuk keluarga supaya kita tegur menegur. Buat benda ni. Jangan buat tak faham saja. Okey, kemudian kita menjagalah ke-8, menjaga keselamatan di rumah dan keselamatan ahli keluarga. Bila keluar rumah, pastikan tahu mana kuncinya. Pintu rumah berkunci tidak, tingkap berkunci tidak, kucing kat dalam ke tidak, kucing dah makan ke belum. Itu keselamatan rumah. Okey, pelajar-pelajar sekalian, pada hari ini kita mempelajari iaitu tanggungjawab di rumah sebagai seorang anak dan juga sebagai seorang pelajar. Tanggungjawabnya apa? Kerja. Ya. Semoga bermanfaat. Sebelum tu kita jawablah buku di aktiviti itu. Tulislah buku di aktiviti itu sampai tanggungjawab di rumah. Kemudian siapkanlah. Kalau tak ada buku tu, tunggulah saya pulang nanti. Okey, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi insya-Allah.